A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan ringkasan Sahih Imam Muslim. Saya minta maaf, buku tak bagi lagi pasal tak compile, letak sebelah-sebelah lagi. Maksudnya terjemahan dia dah ada, cuma tak letak sebelah-sebelah lagi. Nak print buku ni pasal nak kena bagi samakan yang Melayu dan juga Arab dia. Jadi kita tak print lagi, tak print lagi. Baik. Jadi kita hari tu dah habis, alhamdulillah, pada dua minggu yang lepas tamatkan tentang Kitabul Iman daripada kitab ringkasan Sahih Muslim ni. Mana hadis-hadis yang Imam Muslim letakkan sebagai bab Kitabul Iman, kita dah habiskan, alhamdulillah. Dan kita sambung hari ini insya-Allah kepada Kitabut Taharah. Kitabut Taharah itu yang dikumpulkan dalam ni hadis hadis-hadis oleh Imam Muslim juga berkaitan tajuk taharah taharah. Baik, dan kita ambil ringkasan ini, ringkasan Imam Qurtubi ringkasan yang beliau buat berkenaan dengan tajuk ini. Jadi kita baca apa yang diringkaskan. Dan saya kata macam Imam Mundhiri ada buat. Banyak orang baca kitab Imam Mundhiri. Terus saya kata saya ambil ini pasal banyak penetakan bab dia tadi, dia actually dikedepankan hadis, belakangkan hadis berdasar pada bab-bab berdasar pada pengertian dan juga menjelaskan the whole meaning of the hadis, berbanding dengan kita kumpul hadis saja tanpa himpunkan pengertian yang ada. Jadi ini antara paling baik. Baik, hari ini kita akan masuk pada bab pertama. Bab Kitabut Taharah, babul awal, bab fadlut taharati wa syartuha fis salati. Boleh baca bab fadli, boleh fadlu, boleh. Bab fadlut taharati wa syartuha fis salati. Bab fadli taharati wa syartiha fis salati. Aiduan, kalau kita kata kita baca bab fadli, maksud dia mudhaf mudhaf ilaih. Kalau kita baca bab fadlu, kita jadikan dia adalah sebagai mubtada baru. Okey. Baik. Bab fadli taharati atau fadlu taharati wa syartiha atau syartuha fi salati. Mi'a sita wa sittin. An Abi Malik Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Was-salatu nurun. Was-sadaqatu burhan. Was-sabru diya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Kullun nasi yaghdu. Fabayi'un nafsahu. Famu'tikuha au mubiquha. Mi'ah sab'ah wa sittin. An Mus'ab bin Sa'ad qala dakhala Abdullah bin Umar ala ibn Amirin
ya'uduhu wa huwa marid. Ya'uduhu wa huwa marid. Faqala ala tad'u Allah li ya ibn Umar. Ala tad'u Allah li ya ibn Umar. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Wala sadaqatun min ghululin. Wala sadaqatun min ghululin. Wa kunta 'alal Basrah. Wa kunta 'alal Basrah. Mi'ah 98 68 mi'ah 68. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Baik, 3 ayat je dulu tiga hadis dulu. Baik. Nak tengok Arab dia ke tengok Melayu dia? Melayu dia. Okey, jap. Saya kunci dia. Okey. Di mana dia tahu kod nak tengok yang Arab? Okey, baik. Kitab taharah. Bab pertama fadlut taharati wa syartuha fi shalah. Bab kelebihan taharah wa syartuha dan syaratnya fi shalah. Syarat dia dalam salat. Ini dah habis dah buku ni. Buku ni kitab baru. Tapi tak print lagi. Okey. Hadis 166. An Abi Malik Al-Asy'ari. Okey. Qala Abi Malik Al-Asy'ari ya. Syatrul iman dia. Okey, Abi Malik Al-Asy'ari tu nama dia Ka'ab bin Asim. Abu Malik tu gelaran dia Ka'ab bin Asim. Ya, Abu Malik Al-Asy'ari qala dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Rasulullah SAW, At-tuhuru syatrul iman. Tuhur itu sebahagian daripada iman. Okey. Tuhur yang disebutkan tuhur tu dia bermaksud dengan perbuatan bersuci. Okey, biasa perkataan dia ada orang terjemahkan kesucian Memang kita kata kita nafikan. Tuhur dengan taharah adalah dua-dua masdar atau kata nama terbitan. Macam memakan, makanan. Pukulan. Suci, bersuci, penyucian. Sejenis perkataan ada dia adalah perkataan masdar kata-kata terbitan. Tapi pengertian atau maksud dia adalah dia ada dimaksudkan perbuatan itu. Perbuatan yang dikatakan dia kata perbuatan dia itu dengan tuhur. Kalau tahur lain. Kalau tahur lain. Orang mana cakap tahur singkat dia cetek kan? Ni tahur. Okey. Tuhur cetek juga. Cetek juga. Okey. Tak, ni lain. Okey. Baik.
Jadi dalam mana maksud dia boleh baca dengan tahur dengan tahur. Tahur dengan tahur dengan tuhur. Tapi dalam hadis kita baca sekarang ni perkataan dia adalah at-tuhuru, tuhur. Mana dia katakan maksud itu adalah perbuatan bersuci. Perbuatan bersuci Yang kita kata kerana pengertian apa yang kita nak sini adalah perbuatan berkenaan. Bukan kesucian itu semata-mata. Pasal kesucian saja semata-mata, maka orang bukan Islam pun ada terlibat juga tajuk bersuci. Yang mana kesucian mana purity. Mana ada bangsa tak nak satu benda yang pure ataupun bersih. Kan semua nak kalau benda tu bersih, suci, kan, murni dan sebagainya kan. Tapi dalam masa sama yang dikendaki di sini adalah tuhur, bukan tahur Dan kita tahu macam baca boleh. Jadi bila kita sebut macam tu dalam Quran Allah nyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 48. Al-Furqan 48. Al-Furqan 48. Dan ayat berkenaan Allah nyatakan wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Al-Furqan ya. Furqan. Tak apa, saya buka. Yang rajin buka sangat. Bagus buka, rajin. Dia buka. Dia buka apa? Dia makan masa ni. Okey. 48 ayat 48 surah Al-Furqan Allah nyatakan wa anzalna minas samaa'i ma'an tahur. Tahur. Dia bukan tuhur. Pasal tuhur yang kita maksudkan adalah perbuatan. Ini sini air ini dikatakan menyucikan, bersifat menyucikan. Kan? Kita apa tahur? Maksud dia menyucikan. Jadi kalau tuhur adalah penyucian. Faham tak? Tahur maksud dia menyucikan, bersifat menyucikan, sifat. Adapun kataan tuhur yang kita ambil tadi dalam hadis tersebut adalah untuk maksud penyucian, perbuatan menyucikan. Tu kata at-tuhur. Bukannya tahur, tuhur, ta. Baris depan bukannya tahur, tuhur. Faham? Okey, tengok Arab lah. Tengok Melayu nanti kan ni. Kemudian mudah sikit. Tak kena nampak ni. Jadi dia kata at-tuhur at-tuhur syatrul iman. Tuhur itu syatrul iman. Mana dengan baris depan okey. Dan apa demikian juga macam wuduk. Wuduk dengan wadu. Wudu macam dia sama bunyi rhyme dengan wuqud atau waqud. Waqudun nar, wuqudun nar. Kan beliau kata fatakun naral lati waquduhan nas. Ada juga orang katakan wuqud. Wuquduha. Wuqud wuqud, waqud sama. Okey? Futur, fatur. Okey, ini adalah boleh pakai baris atas, boleh pakai baris depan. Tapi bila kita sebenarnya bila kita wuduk, perbuatan wuduk, wadu bekas wuduk tu, bekas air wuduk panggil wadu. Wadu bekas yang kita ambil air wuduk tadi dipanggil sebagai wadu. Wa baris di atas. Kalau waw baris depan, wuduk perbuatan mengambil wuduk. Kalau dia kata wadu alat untuk mengambil wuduk tadi, bekas ambil wuduk tadi panggil wadu. Okey. Ini yang biasa digunakanlah. Tapi ada juga macam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia kata apa dengan fathah pada kedua pengertian, tak pernah diketahui dengan dhammah. Tapi maksudnya wuduk ni actually lafaz yang biasa disebut. Okey. Macam ghuslun jadi perbuatan perbuatan tadi macam ghuslun dengan ghuslun. Ghuslun dengan ghuslun. Ghuslul boleh, ghuslu boleh. Sebenarnya tidak. Kalau dia kata kalau ghuslu dengan ghuslu dengan maksud dia pembasuhan. Okey. Dan apa dia sebut ghuslu air itu sendiri. Alat tadi. Macam berbalik dengan wuduk. Macam wuduk tadi, wuduk itu alat. Wuduk itu perbuatan. Okey.
Ini disebut oleh para ulama berkenaan penggunaan dia. Jadi taharah dengan tuhur is actually duduk masdar. Maksud dia kebersihan. Okay, berkata orang Arab, tahura syai', bersih satu benda dengan tahura, tahura. Okay? Tahura atau tahara, maksud dia dibersihkan. Okay. Tak ada maksud dia maksud dibersihkan. Okey, macam kita berkata nazafa yanzufu, nazafah. Okey, an-nazafatul iman tu masalah sikit, bukan hadis yang masyhur sebagai hadis. Okey, nazahah. Semua sekali maksud nazaha yanzahu atau nazuha yanzuhu. Itu adalah cara pelafazan lah, asal perkataan tahara tadi. Tapi biasa digunakan tahura. Boleh juga tahara. Macam tahar tu, saya telah bersih. Kalau tahar tu, saya bersihkan. Kena beza tahur tu atau tahar tu, maksudnya saya telah bersih. Kalau tahar tu, saya bersihkan. Okey. Jadi itu yang biasa digunakan dalam ni, maksud dia adalah, maksud tahara ni adalah pembersihan atau penyucian daripada segala benda-benda yang kotoran. Sama ada yang boleh dipegang, dirasa, ataupun maknawi yang tak nampak dirasa. Kotoran dalam fiqh, ilmu Islam ini, kotor tu ada dua. Satu kotor nampak, satu kotor tak nampak. Kotor yang nampak ni macam najis lah. Najis kita nampak dekat tangan kita, kena benda-benda kotor yang kita boleh pegang. Ataupun kotoran hati, macam syirik tu dia panggil najis juga. Tapi kita bukan bersihkan dengan cara atau dosa tu kotoran juga, tapi bukan dibersihkan dengan cara mandi tertentu, tak ada. Ya, tapi kita kata, memang kita kata secara Islam ni, benda kotoran tu ada dua. Ataupun hatta kita kata macam orang yang junub atau hadas, dia kotor. Dia tidak lagi suci. Tapi kekotoran yang berlaku pada dia tadi bukannya fizikal. Sebab orang tak berwuduk atau orang batal wuduk, kita nampak atas dahi dia tulis kentut, kan? Mana ada, kan? Kalau dia kata ni tak mandi wajib, tulis atas ni junub, masalah juga tu, kan? Tapi sekarang ni kalau kita kata kita tak ada wuduk, gimana ada orang tahu? Sebab benda tu kotoran, tapi maknawi, bukan fizikal. Terbeza dengan contoh macam ada air kencing ke, najis ke di tangan dia, itu yang fizikal. So bezakan. Jadi bila disebut tentang tahur ini atau tuhur ni, pembersihan, penyucian daripada kotoran-kotoran, tak kira sama ada benda tu yang boleh disentuh ataupun tidak. Anda faham? Dia bukan satu, dua-dua sekali. Jadi penyucian atau perbuatan menyucikan tu adalah dia kata syatrul iman. Ini macam kita kata pengertian ni boleh lihat dalam Quran dan surah Ahzab. Al-Ahzab, Allah tak nyatakan ayat 33 Allah tak nyatakan innama yuridullahu, hanyalah menghendaki Allah Ta'ala liyudhiba ankumur rijsa, untuk menghilang dari kamu ni kotoran, ahlul bait, wahai ahli bait, wa yutahhirakum, dan menyucikan kamu, tathira, dan sesuci-sucinya, sucikan kamu sesuci-sucinya daripada segala kotoran. Mana kotoran tadi adalah benda tu dosa ataupun segala-gala apa benda lain, bukan hanya setakat fizikal, tapi benda maknawi. Jadi perkataan tuhur tadi di perbuatan menyucikan daripada segala benda, tak kira kotoran itu maknawi ataupun fizikal. Benda boleh rasa atau tak boleh rasa, boleh pegang atau tak pegang, dibersihkan semua sekali. Ayat Ahzab 33 Dan syatru pula, dia buat at-tahur. Jadi tahur, tahu tak? Tahur dengan tahur apa beza dia? Tuhur perbuatan menyucikan, tahur bersifat menyucikan. Faham Tuhur dengan tahur, macam wudu, perbuatan berwudu, wudu alat bersuci, bekas air yang digunakan untuk bersuci tu dia pakai air. Okey, wudu dengan wudu, dia baris atas dengan baris depan. Yang kita belajar sekarang hadis ni adalah baris depan. Yang baris depan, tuhur maksud dia perbuatan bersuci. Okey. Tahur adalah yang bersifat menyucikan. Mana air yang menyucikan tadi, sebagai tahur. Baik. Jadi syatru pula. At-tuhuru syatru. Syatru ni adalah separuh. Separuh half. Dan telah diterangkan perkara ini. Kalau kita lihat contoh macam dalam surah Al-Baqarah ayat 144, itu satu meaning dia.
Meaning pertama kita maksud dia adalah separuh. Tapi juga meaning kedua syatru dia adalah meaning yang kedua dia adalah arah atau tuju. Contoh dalam surah Al-Baqarah bila Allah bincangkan berkenaan tajuk Masjid Al-Haram jadi kiblat umat Islam. Allah nyatakan fa aina ma tuwallu wahai semua kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Syatrah. Atau apa dia kata syatral Masjidil Haram. Syatr. Perkataan syatra tu tadi macam ni yang kita bincangkan juga, tapi syatra yang dalam hadis ni kita bincangkan maksud dia separuh half. Syatra dalam Al-Quran Karim yang dalam surah Al-Baqarah ayat Sayyidul Sufaha tu adalah berkenaan dengan arah atau tuju. Tunjuk juga. Jap. Okey, dah ni Nih. Dia kata fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Syatrah. Mana maksud dia kat sini arah atau tuju. Kan dalam hadis yang kita sedang belajar sekarang ni, meaning yang kita nak dari perkataan syatr adalah separuh. Half. Bukan maksud yang sama seperti dalam Al-Quran Karim, tapi meaning tadi actually dia ada dua meaning. Syatr separuh, syatr lagi apa? Arah atau tuju Jadi kata at-tuhuru syatrul iman. So dia separuh daripada iman. Dia ataupun mereka kata menuju kepada iman. Okey. Jadi boleh dikatakan maksud tuju ataupun separuh. Menuju kepada iman ataupun separuh daripada iman. Okey, apakah maksud dimasukkan dengan separuh iman? Para ulama bercakap pendapat berkenaan dengan tajuk makna at-tuhuru syatrul iman. Di atas banyak pendapat. Okey. Pertama dimaksudkan di situ adalah baginda kehendaki dengan perkataan at-tuhur syatrul iman tu adalah at-tuhur itu at-taharatu maknanya pembersihan, penyucian daripada kotoran-kotoran yang zahir dan batin. Okey? Separuh daripada iman. Separuh dari iman maksud dia dekat sini makna umum bagi iman, iaitu kepercayaan Mana maksud dia bila orang tu percaya kepada Allah Taala, maka actually dan beriman kepada Allah Taala, maksud dia separuh dah daripada hati dia dah bersih lah. Okey, dia kata kerana dia separuh. Kalau kata orang tu dia tak ada kebersihan dan sebagainya, maka di awal-awal lagi iman dia ada masalah lah. Kerana kita kaitkan dengan tajuk ni dia dua sekali, maknawi dengan luaran, mana dalaman dan luaran zahir dan batin. Sebenarnya apa dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata al-imanu tasdiqun bil qalbi. Keiman itu adalah pembenaran dengan hati, berlakuan dengan lidah, dan juga amal dengan rukun. Tapi itu pun apa yang mengatakan benda ni dalam tajuk ni, hadis ni bukan hadis Nabi lah, tapi para ulama mentakrifkan iman itu sebagai percaya hati, kata-kata lisan, perbuatan dengan rukun. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Tapi bila dikatakan pembersihan itu atau kesucian, perbuatan bersuci itu adalah separuh iman, mana separuh daripada hati punya pegangan, separuh daripada lidah kita berkata-kata, separuh daripada apa yang kita amalkan dengan rukun. Itu maksud dia. Dan kita kata sebenarnya memang iman ni punya banyak ciri-ciri dia. Sebenarnya bukan itu saja. Bahkan Nabi sendiri menerangkan bahawa iman itu ada 60 lebih cabang, 70 lebih cabang. Kan kita kata macam mengalihkan barang daripada tengah jalan pun adalah iman. So di mana duduknya penyucian itu? Separuh daripada keseluruhan tadi. Faham tak? Jadi dia bahaskan macam tu. Pasal kita kata dia hukum dia berbagai-bagai, dan bukan terhad kepada bersuci dan juga membersihkan sahaja. Sebenarnya kalau kita kata iman itu limit kepada situ saja, dia masalah juga kita nak faham. So kalau kata bersihkan daripada diri daripada keraguan, kesyirikan, maksud dia penyucian itulah separuh daripada iman. Dia dimaksudkan macam tu. Okey, so maksud daripada kepercayaan orang tersebut dibersihkan separuh daripada dengan cara. Jadi dimaksudkan dengan tuhur itu sebagai penyucian batin dan zahir. Batin dan zahir. Okey. Dan dia maksud dia bahkan kita bersuci tadi, kita sebenarnya daripada segala benda, kalau ikut daripada rukun badan, daripada segala apa yang dilarang oleh syarak itu termasuk dalam benda ni kena kita bersihkan.
termasuk kata-kata pandangan mata kita, macam bulan Ramadan ni kan, pandangan mata kita jaga, telinga kita jaga, mulut kita jaga. So jadi benda tu masuk dah separuh dah. Bahkan kita, tapi dalam maksud apa, perbuatan yang skop kecil sebenarnya. Pasal bila kita sebut iman itu 60 lebih cabang, banyak sangat untuk kita letakkan taharah di situ sebenarnya. Ataupun apa, tuhur, tuhur, perbuatan bersuci tu dekat situ merangkumi separuh iman. Dekat situ ada pengertian yang agak luas sangat untuk dipaham macam tu. Tapi macam orang kita macam an-nazafatu minal iman, kebersihan itu separuh daripada iman kan dia kata. Tapi still maksud separuh daripada iman tu, daripada iman atau separuh iman tu apa maksud dia? Sekarang nak katakan apa, kebersihan itu memang penting, mestikan. Bahkan Allah Ta'ala arahkan Nabi SAW daripada awal terima wahyu, lepas daripada Iqra' kan terima surah Al-Muddathir. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, berkelubung, kum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kau hendaklah kamu agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, baju engkau, pakaian kau hendaklah kamu tahhir, sucikan. Sucikan baju tu. Maksud dia memang ada arahan daripada awal permulaan bergeraknya seorang da'i tu, dia kena bersihkan apa benda yang pada badan dia. Mana luaran dan maknawi tu dia kena buat. Iman tadi tu jadi dalaman hati memang dalam awal-awal lagi. Tanpa bersih hati tadi, iman tak boleh masuk. Iman tak boleh masuk dalam hati yang kotor. Memang kita kata benda berkenaan, tapi kita kata dah beriman pun kotoran kadang-kadang datang lagi. Dengkinya kan, kita kata cemburu lah dan sebagainya pada orang. Okey, benda tu akan datang, dosa akan datang. Tapi separuh awal hati kita tadi mesti dibersihkan supaya iman boleh bertapak. Kalau tidak, dia tak boleh bertapak. Itu tajuk asal kita kata dari segi masalah penjelasan bahawa iman secara makna umum iman. Jadi harus orang tu bila dikatakan bersifat dengan apa, dengan bersuci, penyucian sebelum daripada iman, separuh daripada iman, mana dia kena harus bersifat dengan sifat berkenaan. Walaupun kita kata macam tadi perkara-perkara yang haram tadi kan, yang dilarang dalam agama, memang kita akan tinggalkan terus, tak kira dia bukan separuh, dia keseluruhan agama. Meaning that bila orang tu tinggalkan yang haram, dia sedang melaksanakan iman total, bukan dia separuh. Bukan maksud dia bila dia buat yang wajib, langgar yang haram, maksud dia ada separuh iman. Tak ada. Faham tak? Ataupun dia tinggalkan, pasal benda tu mesti dia buat. Pasal dia, buat yang diperintah, tinggal yang dilarang, tak kira orang tu nak ke tak nak, dia kena buat. Bukan macam bila sebut penyucian ini separuh iman kan, at-tuhur. So nak sumbat, kalau kita kaitkan dengan tajuk orang tu bersih daripada dosa-dosa, itu maksud iman. Masalah pasal apa? Pasal tanpa orang tu faham sifat penyucian tadi pun, bila dia nak beriman saja, tajuk awal dia kena patuh perintah, tinggal dilarang. Wajib buat, bukannya benda option, bukan optional. Sedangkan kita kata perbuatan bersuci ini, penyucian tadi, dia actually benda yang kita panggil apa, optional. Yang mana bila Nabi letakkan galakan ni macam sabar, kan, sabar. Ini benda-benda yang ada separuh tu optional. Yang kita kata orang tu mungkin daripada asal tabi'i, dia tak ada. Dia tak ada sabar, tapi Nabi suruh sabar. Sedekah, kan, dia kurang bersedekah, tapi Nabi suruh bersedekah lagi. Tapi macam sifat bersuci atau penyucian tadi, untuk kata bahawa dia baru masuk kemudian untuk wujudkan agama, tidak. Dia memang daripada asal sifat menjauhi dosa-dosa tadi, memang daripada asal Islam. Asas pertama lagi. Tanpa disebutkan pasal penyucian tadi kan, kita kata bersih daripada kotoran luaran dalaman. Bukan itu saja sebenarnya. Jadi pengertian ni agak ni sikit lah. Setiap apa diperintahkan oleh syarak, maka ini adalah sifat setiap benda yang syarak perintahkan atau larang. Daripada cara inilah seorang tu dia kata bermasuk ke dalam agama ini. Mana dia kepatuhan. Itu nama dia Islam tu adalah kepatuhan. So maksud dia orang tersebut patuh dengan perintah Allah Ta'ala, tinggal yang dilarang Allah Ta'ala, itulah cukup untuk menjadi asas. Mungkin di situlah diorang masukkan pengertian bersihkan daripada penyucian daripada segala dosa-dosa. Maksud dengan cara ikut perintah, tinggal dilarang, maka dah separuh dah iman dah ada kat situ. Mungkin itu yang diorang maksudkan. Jadi dia kata telah diriwayatkan dalam diriwayatkan dalam satu hadis yang marfu', tapi riwayat Imam Ad-Dailami tapi hadis ini dhaif. Dalam bunyi hadis berkenaan, lafaz dia dan Baihaqi diriwayatkan hadis ni, dia kata al-imanu nisfan. Iman itu ada dua potongan, dua half. Nisfun syukrun wa nisfu sabrun. Separuh adalah syukur, separuh adalah sabar.
Tapi itu tak ni, tapi hadis dhaif, tak dikirakan. Okey. Jadi maksud dia itu yang di pengertian awal dia, maksud dia penyucian daripada dosa-dosa dan perkara-perkara yang dilarang. Buat ini perintah, tinggal dilarang, itulah dikatakan sebagai iman. Mana separuh daripada iman. Bersihkan diri daripada dosa luaran dan laman, itulah separuh daripada iman. Okey, maksud kedua, at-tuhur syatrul iman adalah sesungguhnya penyucian syar'i. Penyucian syar'i, perbuatan bersuci secara syar'i yang diajarkan oleh Islam. Kan kita tahu ada limited macam wuduk diajarkan. Cara kita beristinja diajarkan. Cara kita mandi diajarkan. So ini cara bersuci yang Islam ajarkan Contoh macam yang sekali Islam ajarkan. Kerana apa yang ada padanya, dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Okey? Dia sama seperti iman yang menghapuskan apa yang sebelumnya. Mana macam ni, bila orang tu masuk Islam, kalau dia dosa sebelum tu, maka Islam dia tadi menghapuskan apa dosa dia sebelum ni. Okey. Lepas tu, lepas dah Islam dah, dia ada kesalahan dan dosa. Perbuatan bersuci dia cara Islam tu menghapuskan dosa dia sebelum. Any sin yang dia ada lepas daripada sebelum daripada dia bersuci tadi, dihapuskan oleh perbuatan bersuci yang dia ada. So maksud dia macam mana iman itu menghapuskan dosa-dosa, begitu juga perbuatan bersuci itu menghapuskan dosa-dosa. Tapi betul lah hadis Nabi datangkan, Nabi kata wuduk, orang yang wuduk dengan wuduk yang sempurna keluar daripada celah-celah jari dia dosa-dosa. Mana maksud dia benda berkenaan adalah sekian. Tapi kalau macam cabut bulu ketiak, hilang dosa sekejap. Tak, ini kena faham juga pasal benda tu, ini arahan bersuci, fitrah. Kan kita kata Nabi suruh tarik bulu ketiak, cukur bulu kemaluan dan sebagainya. Memang kita kata disuruh, tapi kita dapat kebaikan di situ daripada arahan Nabi. Tapi macam-macam kita kata macam memang wuduk dan sebagainya, perbuatan bersuci tu yang Nabi ajarkan, memang kita diberitahu pada kita wuduk tu akan dosa-dosa kita akan hilang sampai macam tu sekali. So jadi maksud dia bersifat bersuci syar'i tadi menghapuskan dosa, macam ni iman menghapuskan dosa. Cuma dosa yang iman hapuskan lebih besar berbandingkan dosa yang dihapuskan oleh sifat bersuci. Jadi half je lah. Half. Yang tadi sebelum Islam, sebelum iman masuk, dosa banyak dihapuskan oleh Islam tadi atau iman tadi. Yang ini dah Islam dah iman dah. Tapi nak bersihkan lagi, maka bersuci secara syar'i. Itulah yang membersihkan dosa-dosa kita, dia kata. Okey. Tapi pengertian ini ada agak-agak jauh. Sebab apa? Sebab solat dan segala amalan-amalan soleh sebenarnya semua sekali, bukan hanya setakat wuduk atau mandi wajib saja membersihkan dosa. Bahkan sebenarnya yang membersihkan dosa kita sebenarnya semua sekali amal ibadat. Melangkah kaki ke masjid, puasa, qiyam Ramadan, qiyam Lailatul Qadr, haji, umrah, semua sekali adalah pembersihan dosa. Mana ada bukan? So kalau ada kata dia kat sini, dia cuba kata bahawa perbuatan bersuci cara Islam itu yang menghapuskan separuh dosa, macam mana menghapuskan iman itu semua dosa, itu tak kena. Ini ada pengertian yang perlu dikaji balik. Kerana ini bukan khas untuk taharah sahaja, bahkan itu untuk semua ibadat. Any amal ibadat kita buat, dia adalah pembersihan dosa. Anything puasa Ramadan, ataupun melangkah kaki ke masjid, bersalaman dengan saudara kita, mana semua sekali benda tadi, menziarahi orang sakit, datang belajar ilmu dan sebagainya, semua sekali penghapusan dosa. So actually bukan hanya taharah sahaja. Bukan taharah sahaja. Okey. Kemudian tidak dia kata kan, okey, itu jelas Okey. Kemudian ada juga yang mengatakan pengertian yang masukkan iman itu adalah solat. At-tuhur syatrul iman. Tuhur itu bersuci itu adalah syatrul iman, separuh iman itu separuh solat. Half of the solat. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Baqarah, ayat yang kita baca berkenaan dengan dengan tajuk kiblat tu, kan dia kata dekat ayat yang ke 144 tu, sini. 143. Beliau tak nyatakan
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian kami menjadikan kamu ni umat pertengahan. Umat yang pertengahan, supaya kamu yang tertinggi sebenarnya. Wasat tu bukan maksud dia tengah. Wasatiyah tu bukan maksud dia sederhana. Wasatiyah is actually maksud dia tertinggi, the best. Bukannya maksud dia sederhana, bukan maksud dia boleh toleransi, masalah akidah jangan kuat sangat, tak ada. Okey, benda tu maksud salah faham. Kerana dalam umatan wasatan ni maksud dia yang tertinggi, the best. Pasal bila Nabi dikatakan aku daripada rumah paling tengah. Dan syurga nanti, syurga yang terbaik adalah paling tengah. Bukan paling pinggir, paling tengah. Wasatil jannah, wasat tengah. Bukan maksud dia syurga tadi tengah-tengah tu, maksud dia itu tempat tertinggi, tempat terbaik. Okey. Dia kata ummatan wasatan litakunu, supaya kamu menjadi syuhada 'alan nas, saksi ke atas manusia. Wa yakuna rasulun 'alaikum syahida, dan rasul jadi ke atas kamu sebagai saksi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidak akan menjadikan kiblat yang kamu di atasnya dahulu, itu Baitul Maqdis, illa, kecuali lina'lam man yattabi'ur rasul, supaya kami ketahui siapa yang mengikuti rasul, mimman yanqalibu ala aqibai, dia berbanding dengan orang yang berpatah balik daripada pendirian dia. Pasal ketika disuruh menghadap ke Baitul Maqdis, asalnya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, mereka mengagungkan Kaabah. Jadi bila disuruh alih kepada tempat lain, di situ diuji ketaatan mereka. Adakah mereka akan patuh dengan arahan Nabi yang datang bawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal nak memuliakan Kaabah pun Allah Taala punya kerja. Sekarang datang wahyu daripada Allah Taala, suruh kita tumpu kepada Baitul Maqdis. So itu ujian sebenarnya kepada umat Islam. Daripada siapa yang ni. Kemudian apa dikata dialihkan kepada Kaabah. Akhirnya lepas 16 bulan baru dialihkan. Lepas pindah ke Madinah, di 16 bulan baru dialihkan. Okey. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Okey, dan ia sebenarnya tiadalah ia melainkan benar dia adalah berat, amat berat dan payah melainkan ke atas orang yang tak berhidayah pada mereka je. Orang yang tak berhidayah, dia akan mudah untuk menghadap ke arah mana-mana pun diarahkan. Tak kira arah mana, dia akan mudah ikut. Dia tak timbul tajuk sentimen ataupun kebangsaan, dia tak ada. Dia directly kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang tak nyatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidak Allah Taala mempersia-siakan iman kamu. Okey, ayat ni turun sebab nuzul yang disebut oleh para ulama oleh nukilkan oleh Hatta Ibn Katsir sendiri pun sebut ada sebahagian para sahabat Nabi SAW atau perkampungan lepas Nabi pindah Madinah kan, asalkan mereka menghadap ke Baitul Maqdis. So orang lain pun semua solat Baitul Maqdis. Sekali bila dialihkan ke Kaabah, ke Mekah, Masjidil Haram, ada di kalangan mereka ni tak dapat tahu tentang berita bertukarnya kiblat tersebut. So diorang dah berbulan-bulan, minggu-minggu pula solat menghadap masih lagi ke Baitul Maqdis. Ni kita kena faham pasal dia actually jauh, sebab ini Madinah, ini Baitul Aqsa, Palestin, Masjidil Haram bawah. So bila sepanjang ni menghadap sini, tiba-tiba dia menghadap ke bawah, ke selatan dah. Jadi utara, tiba-tiba menghadap ke selatan. So ramai orang yang ke perkampungan zaman dulu tak ada handphone dan sebagainya. Berita tak sampai direct. Dengan sebab itu ada orang dapat tahu kemudian. So bila orang-orang yang dapat tahu kemudian ni, diorang berterusan menghadap ke arah Baitul Maqdis, menyangkakan masih lagi tidak ada perubahan apa-apa. Sehingga dah datang wakil Rasulullah memberitahu kepada mereka bahawa mereka telah beralih kiblat ke Kaabah semenjak tempoh sekian. So diorang merasakan solat mereka sepanjang tempoh salah tadi, kiblat telah pun sia-sia. Maka Allah Ta'ala pun turunkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidak Allah Ta'ala akan mempersia-siakan iman kamu, ai solat kamu. Iman kamu itu solat kamu. Di sini yang kenapa sebab ulama nyatakan bukan iman secara keseluruhan, bukan iman sebagai pemhapus dosa macam mana macam iman taharah tadi, menghapuskan dosa, macam mana iman menghapuskan dosa. Tak, bukan itu juga. Dia kata taharah tadi adalah separuh iman, itu separuh solat. Half of the solat is actually taharah. Memang kita kata syarat asal bagi seorang itu solat, dia mestilah bersuci daripada hadas atau najas. Tak boleh tidak. Kalau dia kata dia masih lagi ada kotoran, maka tidak sah solat dia. Ini separuh lah, half of it. Dengan sebab itu kita kata yang macam siapa-siapa yang tersilap kiblat itu, Allah Ta'ala berikan jaminan solat mereka tetap diterima. Pasal mereka bukan buat dengan sengaja. Kalau buat dengan sengaja tu lain cerita, tapi buat tanpa sengaja. Pasal mereka solat menghadap kepada Baitul Maqdis berterusan, sedangkan Nabi telah pun bertukar kepada Masjidil Haram. Dengan sebab itu kita kata
solat itu yang dia kata kait dengan tajuk surah Al-Baqarah ayat 143, mana wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Iman tu maksud dia adalah solat kamu. Maksud dekat sini didirikan dengan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh daripada solat. Separuh daripada solat. Maksud dia solat kamu. Di atas pendapat ahli tafsir mana ni bahawa solat ini apabila ia dahulu perlu kepada bahawa solat ini perlukan kepada kepada taharah. Okey, dan maka dia secara tak langsung menjadi separuh daripada solat itu sendiri. Okey. Pendapat ini juga dikatakan oleh pengarang buku kita sebagai fasid, salah dia kata. Kerana kalau sekiranya benda itu separuh daripada satu lagi, dari segi bahasa tidak kerana la yakunu syartu syai' jadi dia kata dia kata tidak pasal benda tu sini. Pasal solat selain daripada tajuk itu dia ada syarat lain. Contoh kalau dia kata orang tu ada taharah, tapi kita bagi dia tak tutup aurat. Tak boleh juga kan, maksud dia bukan separuh betul. Dia antara perkara-perkara yang dimestikan. Jadi bukan dia the whole thing. Ataupun contoh macam dia ada taharah tapi tak ada iman, pun solat dia gagal juga. Faham tak? Dia pasal syarat-syarat dia mesti Islam balik berakal dan sebagainya mesti ada. Kan maksud dia benda-benda tersebut tak boleh hilang daripada syarat taharah tadi. Bahkan macam tu juga menghadap kiblat pun sama juga. Kalau intentionally wuduk dah ada, solat betul tapi sengaja hadap ke tempat lain tanpa sebarang sebab yang munasabah. Contoh kalau musuh ada dalam peperangan, ya boleh kita hadap ke arah musuh dan diajar macam tu. Tapi kalau kenapa? Sebab semayang arah itu, sebab kejap lagi nak pergi ke pasaraya berkenaan, takut nanti kan kalau lambat nak pusing badan payah kan. Contoh je lah kan. Mana tahu kok zaman sekarang ni beli barang-barang kena berebut kan. Pelik-pelik juga manusia zaman sekarang ni. Anyway, maksud dia tak ada kait pasal menghadap ke kiblat juga adalah syarat sah sembahyang. So pasal dia bukan keseluruhan. Dia salah satu sebab sahnya sembahyang, bukan kesemuanya. Pasal dia tanpa wuduk ya tak sah. Tapi tanpa menghadap kiblat pun tanpa sebab tak sah juga. Tanpa menutup aurat dengan tanpa sebab pun tak sah juga. Faham tak? Jadi bersuci itu satu benda. Bahkan seorang tu tanpa bersuci, contoh macam kalau dia kata tak ada air, tak ada debu, dia boleh sembahyang di atas keadaan berkenaan tanpa ulang balik sembahyang dia. Bahkan sembahyang dia sah. So jadi pengertian kata at-tuhuru syatrul iman, tuhur itu perbuatan bersuci itu separuh iman, ia separuh solat. Dan ada ni sikit lah pasal dia bukan separuh betul. Dia mungkin 20% ataupun mungkin 30% daripada solat. Faham? Pasal Fatihah tak baca pun solat tak sah. Faham tak? So, jadi bukan semua. It's not everything. So dengan sebab kita kata separuh itu separuh, kena meaning separuh itu separuh betul lah. So jadi dengan sebab itu para ulama menyatakan pendapat yang pertama itu apa? Bersih daripada segala kotoran luaran dan dalaman, itulah separuh daripada iman. Maksudnya persediaan awal orang tu nak terima iman, dia kena ada dahulu apa? Kebersihan hati dia. Kalau dia masuk Islam, dia mengucapkan syahadah, tapi dalam hati dia ada doubt, ada ragu terhadap Rasulullah, ada penyekutuan terhadap Allah Ta'ala, ada maslahah, kebaikan yang dia nak, bukan nak agama, dia nakkan kebaikan-kebaikan, faedah-faedah agama atau sebagainya, maka iman tak masuk. Tak adalah iman dia. Even though dari segi lafaz Islam dia kita terima, tapi dari segi iman dia tidak. Sebab itu kita kata orang tu bersih daripada baik kotoran maknawi dalaman atau luaran, itulah separuh daripada tanda iman. Dan hadis ini juga menafikan kepada kita wujudnya orang yang kotor tapi wali Allah. Tak, betul. Pasal orang ramai kita, masyarakat kita ni ada idea salah. Dia cari guru-guru yang duduk tepi tukang sampah. Dia kata, inilah dia. Dia kata, okey, inilah dia kan. Inilah wali sebenar ni. Zuhud bukan maksud dia tak mandi. Zuhud bukan tak mandi. Ini duduk sebelah dia sembunyi bau kambing. Bukan bau kambing, nafas kambing sedikit. Kan? Tak boleh lah macam tu. Faham tak? Pasal kita kata Nabi bersih, wangi. Para sahabat macam tu juga. So how can bila timbul dari Islam ni ajaran macam tu? Faham tak? Pasal tu kenapa kita kata macam perbuatan, makanan. Islam nak makanan, kita bersih. Pakaian, kita bersih. So macam muamalah, kita bersih semua sekali. Diajar dari Islam tadi. Bukan hanya setakat penyucian. Mana bersuci tadi, mana bersuci daripada semua benda. Kotoran luaran dan dalaman adalah dikira sebagai separuh daripada iman.
Separuh daripada penzahiran iman tadi, ataupun separuh perkara yang membantu untuk iman masuk dalam hati. Jika tidak, maka gagal. Pasal kita kata macam hati kita ni macam tanah. Kalau dia kata tak dibersihkan, tak digemburkan, tak sekian, maka tanamlah pohon iman, dia takkan tumbuh. Kan tak dibaja, yang dibiarkan kering tandus macam tu, kemudian tunggu iman nak tumbuh. Tak tumbuh. Kenapa tak percaya-percaya? Tapi kita masih lagi makan rasuah, masih lagi makan benda haram. Lepas tu hati kita rasa tak sedap. Macam kenapa tak iman tak masuk? Kenapa aku tak yakin? Kita jaga bab tadi. Maksud dia memang keseluruhan lah, luaran dan dalaman. Itu adalah takwil yang paling nyata. Dia kata wallahu alam, wallahu alam. Jika dikatakan bahawa semua yang disebut itu, semua yang disebut tu, mana maksud dia lah hati dan luaran dalaman tu ada separuh iman, physically memang betul. Ataupun maksud dia apa, iman ini tahur ni, sifat membersihkan diri ni, kata apa, dia membersihkan dosa macam mana iman membersihkan dosa. Atau kita kata penyucian itu adalah separuh solat, nak pakai tiga-tiga sekali. Okey, dia kata jika dikatakan apa yang disebut semua sekali terasas di atas dikendaki dengan taharah, tahur, itu tidak betul sebenarnya, kerana tidak diriwayatkan daripada siapa, okey, yang mengajarkan kita, yang kita belajar padanya, yang mengatakan tuhur, tuhur maksud dia ialah bersuci tu, dengan dari depan diriwayatkan juga dengan fathah. Tak ada dalam hadis, tak dibacakan dengan tahur, dibaca dengan tuhur, tuhur. Jadi dikata apa, maksud dia pengertian tersebut yang lebih kena yang pertamalah. Maksud dia penggunaan at-tuhur syatrul iman adalah pembersihan luaran dan dalaman manusia itu separuh daripada iman. Maksud dia setiap orang bukan pandang wuduk saja, bukan mandi wajib saja, bukan potong kuku saja, bukan orang kata apa tarik bulu ketiak dan sebagainya, bukan itu saja, semua. Pakaian kita, macam dalam Al-Quran katalah wasiyabaka fatahhir, pakaian kita, kenderaan kita, apa benda kita pakai semua sekali, semua kena bersih. Rumah kita, pasal kita kata macam bahkan untuk kehadiran para malaikat menemani kita dalam ibadat kita, perlu kepada kita ni tidak busuk sebenarnya. Pasal itu yang kita kata asal bila saya kata ni, orang duduk tepi tong sampah, kita kata wali Allah, masalah. Sebab para malaikat lari, tak suka benda yang manusia tak suka. Dan Nabi kata pada para sahabat, Nabi pegang bawang, bawang, Nabi kata barang siapa makan pokok ini, bawang putih, bawang merah, jangan datang masjid kami, jangan datang masjid. Nabi kata kerana para malaikat terganggu dengan manusia terganggu. Apa manusia terganggu, malaikat akan terganggu juga. So dari situ kita faham bahawa apa, kita kata keseluruhan, all round sebenarnya. Itu dikatakan sebagai maknanya apa wajah kita, tangan kita, kuku kita, apa saja terlibat dengan apa, iman. Itu adalah separuh daripada iman. When you do pembersihan tadi, perbuatan kita tu membersihkan tempat tinggal kita, pakaian kita sekian, adalah tanda iman. Dia separuh daripada kepercayaan kita kepada Allah SWT. Dengan sebab itu kita kata apa, dia lebih umum tadi, lebih baik daripada kita spesifik pada solat saja atau kepada pemeriksaan dosa saja. Pasal ini merangkumi apa, perubahan akhlak kita, attitude kita. Dia buat lawak baru ni, tapi lawak dia kalau doktor dengar dia marah. Dia kata apa, kalau sekiranya mogok, apa, doktor mogok, ni pasal orang sebut kan doktor gaji banyak, tukang kat sampah gaji sikit. Okey, pasal dia kata doktor ada skill. Okey, fine, saya kata tak ada hal. Doktor mogok, tak nak ubat orang seminggu atau 2 minggu. Dia ingat berbanding dengan seorang tukang angkat sampah, tak nak angkat sampah selama 2 minggu. Siapa lebih menyusahkan manusia? Tak, siapa lebih termudarat? Bahkan doktor tak dapat nak bekerja 2 minggu. Orang yang mati sakit tadi mungkin actually mati sakit lah, tapi penyakit tak merebak. Tapi kalau dia kata tukang kat sampah tak kat sampah selama 2 minggu, penyakit merebak tau. Jadi fikir-fikirkanlah. Jadi jangan lawak jugalah saya cakap itu, tapi saya kata doktor dengar marah lah. Tapi saya kata terus teranglah benda tu, pasal manusia ni kadang, pasal Nabi kata orang paling baik adalah orang paling bermanfaat kepada manusia. Anfa'uhum linnas. Betul tak? Khairul mu'min, orang mukmin paling baik adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Saya bukan pandai saya turut tuan-tuan sekalian hantar anak kerja angkut sampah, tapi saya nak bagi tahu bahawa kadang-kadang fikir-fikirkanlah, kan? Maksud dia dalam Islam ni, pasal bersih itu adalah penting, kepentingan, kan? Bersihkan mulut. Bahkan Nabi SAW buat perkara berkenaan. Bila baginda masuk rumah, perkara pertama Nabi buat adalah baginda bersihkan mulut baginda SAW sebelum mula bermuamalah dengan keluarga baginda.
Dan bagi dia bangun mulut, bangun pagi je, subuh terjaga tengah malam, the first thing Nabi akan ambil kayu sugi, Nabi akan gosok baginda punya mulut. Lepas tu Nabi akan baca Quran. Maksud dia secara tak langsung itu adalah di antara tanda bahawa itu adalah iman. Mana itu adalah ciri-ciri pembersihan, membersihkan diri itu adalah separuh daripada iman. Separuh daripada pengertian iman. Pasal kita kata pasal Allah Ta'ala hanya suka benda yang bersih dan baik saja. Kan dia kata benda tu comot, kotor dan sebagainya, benda berkenaan. Kita kata benda tu bukan menjadi apa, benda kita kejar. Dan bukan itu zuhud. Itu bukan zuhud. Zuhud tadi pakai baju sampai koyak sama sekali, sampai lihat lagi aurat tak terdedah lah. Baju tu koyak, jahit balik, okey lah, as long as boleh pakai lah. Kan? Seluar tu hantar kedai jin, tampal lagi. Tampal lagi. Ya, jadi boleh, tak ada hal, boleh. Itu dikatakan zuhud, tapi pakai baju, bukan busuk. Busuk tidak, kotor tidak. Kan? Kotor tidak, busuk tidak. Tapi yang maksud dia adalah zuhud tadi adalah orang tu berpada dengan apa dia ada. Itu zuhud. Bukan maksud dia buang dunia ni tak pakai baju langsung. Tak ada. Jadi kadang-kadang saya jumpa kumpulan-kumpulan macam ni, kumpulan sufi yang pelik-pelik sikit ni. Kita naik bas dengan dia, serius bau kambing. Yang dia pakai baju hijau dan sebagainya kan. Dia kata, ya pasal busuk. Kan makhluk Allah Ta'ala juga. Bukan masalah makhluk Allah Ta'ala. It's your choice. Untuk mandi atau tak mandi. Tapi di takdir azali, kalau saya tak mandi juga. Tangkap muka dia lempang. Dia kata kalau azali kena lempang juga. Tak faham tak? Geram juga tu tengok kadang-kadang dia salah faham tentang nas. Dia paksa orang salah faham bersama dengan dia. So dia kata jangan hina makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan makanan. Tahu makanan? Makanan kan? Okey. Makanan kita hormatilah semua, okey. Tak boleh cakap makanan tak elok. Dengar sini. Dalam surah Al-Baqarah, beliau tak nyatakan tentang tajuk siapa boleh tafsir maudhu'i tak sampai lagi, nanti dia sampai ayat ni. Bila mana Allah tak nyatakan orang-orang Bani Israel ni lepas diberi kepada Allah Ta'ala makanan dari langit, diorang tak puas hati. Dan diorang kata dalam surah Al-Baqarah ayat 161, ayat 61. Ayat 61 Allah tak nyatakan, wa idh qultum, dengarlah ketika kamu berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tak tahan dah dengan makanan yang sama je. Fad'u lana rabbaka, doalah untuk kami Tuhan engkau, bukan Tuhan kami, Tuhan engkau. Yukhrij lana, agar dia keluarkan untuk kami, mimma tumbitul ardu, daripada apa yang tumbuhkan oleh bumi, mim bakliha, dari sayur-sayuran dia, wa kithaiha, daripada timun-timun dia, wa fumiha, dan kacang-kacang dia, wa adasiha, fum ni bawang putih, bawang dia, wa adasiha, dan juga kacang-kacang dia, wa basaliha, dan bawang merah dia. Keluarkan. Lepas tu Musa kata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kamu nak tukar ganti yang ianya rendah dengan yang tinggi, yang lebih baik. Kan Allah Ta'ala turunkan tadi makanan berkhasiat, Allah Ta'ala turunkan untuk kamu, kamu nak minta benda yang rendah. Meaning that actually benda ni dikira rendah. Musa cakap tadi, kata makanan tadi bukan hina. Tanpa kekacang tadi tu, tanpa bawang, tanpa sekian, ni hidupan kita tak sempurna lah. Betul? Buat bergulai tak ada bawang, tak ada kari, tak ada rempah, dia rasa sedap. Macam tu memanglah tak sedap. Tapi masalah sekarang ni Allah Ta'ala turunkan dan makanan lagi sedap dari itu. So ikut perbandingan, mana lagi elok? Mestilah satu lagi elok. Yang kata macam Musa, kami zuhud, kami tak nak yang sedap, kami nak yang tak sedap. Mana boleh? Kan maksud dia benda tadi memang dari kat sini para ulama ambil daripada tajuk ni, mana boleh kita mengatakan ini bagus, ini tak bagus. Even though benda berkenaan, ada makanan dulu rezeki Allah Ta'ala. Ini bagus, ini tak bagus. Tak boleh kita kata macam sama je rezeki Allah Ta'ala. Tak. Ini elok, ini tak elok. Ini basi, ini tak basi. Mesti cakap macam itulah. Kan ini bahan dia berkualiti, ini bahan tak berkualiti. Memanglah mesti ada. Dan sebab itu Allah Ta'ala kata, adakah kamu, katakan Musa berkata, ada atas tabdilun, adakah kamu nak minta tukar ganti alladhi huwa adna, yang ianya merupakan yang rendah, billadhi huwa khair, dengan yang ia adalah yang tertinggi, yang terbaik. It's the best. So dalam Islam makan yang tak elok, makan yang elok, pakai baju yang elok, pakailah. Kalau cari cotton yang pakai terkoyak, tahu dah awak rasak, kan nampak punggung macam mana? Kan pasal tahu dah kita pakai kasar. Janganlah beli seluar yang jenis pakai tu koyak. Zuhud, bang. Zuhud. Bukan macam tu cara dia. Beli kain elok, kain kurang elok sikit, sebab zuhud. Itu tak kena. Pakailah. Kan, gunakanlah. Jadi boleh, tak ada salah.
Jadi sebab itu kita kata bila dalam ayat tadi, dalam hadis tadi, dia katakan at-tuhuru syatrul iman tu, memang pengertian tu adalah pengertian macam kita kendaki. Memang maksud dia dia penyucian tu adalah keseluruhan tanda iman tadi. Bahkan bukanlah maksud dia kotor, buruk, jijik dan sebagainya dijadikan sebagai tanda zuhud, tidak. Mana bersih, sifat menyucikan diri tadi. Mana personal kan, personal hygiene, persekitaran dan sebagainya. Hatta bila Nabi kata alihkan barang daripada mengganggu orang tengah jalan. Di sini termasuk semua benda. Najis ke, duri ke, kayu ke, ranting ke, apa saja, anything. Bahkan bila yang ganggu orang dengan bau busuk pun Nabi bagi arahan. Makan bawang ni masuk masjid. Ini tak, kita kata kena dalam keadaan sentiasa presentable. Bukan kena orang nampak macam jatuh cinta. Dia faham tak? Dia beza sikit. Orang kita ni kadang berhias sampai semua orang kena cinta pada aku. Itu tak payah. That's not the point. Mana orang tu bercantik bukan. Mana dia kena presentable. Maksud dia tak ada bau busuk, tak ada sekian, tak ada orang akan lari daripada dia, tak? Itu okey. Cukup dah. Madai dah sampai tahap berkenaan. Tapi bersihkan diri, ya. Bersihkan diri anda, bersihkan rumah anda. Itu adalah tanda keimanan. Kerana para malaikat tidak akan datang tempat-tempat yang kotor. Faham? Dan apa lagi orang yang busuk? Dan lagi. Tu saya pelik bila mana orang tu kata dia orang tu busuk tapi zuhud. Itu busuk sebab zuhud tu. Pelik. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah ajar macam tu. Faham? Okey. Dan dia kata lepas tu, walhamdulillah. Dan alhamdulillah tamlaul mizan. Dan alhamdulillah tamlaul mizan. Sorry, kasi nanti dia akan hilang. Ini kita buang ni. Dia terlebih tanda baris. Okey. Dan alhamdulillah tamlaul mizan. Dah apa diterangkan alhamdulillah ni. Okey, alhamdulillah ni adalah kembali kepada pujian. Okey? Pujian kita puji kepada yang dipuji. Tadi di atas apa sifat kesempurnaan dia ada. Ada para ulama kan puji Allah pada diri sendiri, puji Allah kepada hamba, puji hamba kepada hamba, puji hamba kepada Allah. Dia kata macam itulah. Tapi puji ni actually maksud dia Allah Taala ni kita kata dia terpuji walaupun tak dipuji. Dia beza pada kalau kita biasa kita puji orang, sanjung seseorang kerana kebaikan yang kita dapat. Mana dia kata kita puji Allah Taala sebab kita dapat semua benda yang Allah Taala berikan. Makan kita, kehidupan kita, semua Allah Ta'ala tanggung sebenarnya. Dia wujudkan, mudahkan untuk kita tumbuhnya tanaman pada tanah kita, wujudkan adanya hujan turun. Kan, lepas panas beberapa hari, hujan turun. Rasa happy tak? Kan, orang niaga pasal Ramadan pun kata, tak apalah, biarlah niaga tak berlaku hari ni pun tak apa, asalkan hujan, dia kata. Serius. Maksudnya dia kata, benda berkenaan. Jadi, Allah Ta'ala provide everything for us. So, memang kebiasaannya, kita puji ke atas orang yang memberikan kita kebaikan, itu tak pelik. It's not actually, bahkan memang layaknya dapat pujian, layaknya terpuji. Bahkan memang kita kata segala pujian ni kembali kepada Allah Ta'ala. Memang betul, pasal bila Allah Ta'ala puji diri sendiri ataupun Allah Ta'ala puji hamba dia, sebenarnya puji diri dia pasal dia wujudkan hamba tadi. Kalau kata hamba puji hamba, mana kita puji hamba ni kan, bagus dia lah sekian, dia sekian, tapi yang mewujudkan dia adalah Allah. Mana puji kita balik kepada Allah Ta'ala juga. Puji sama hamba dan puji hamba kepada Allah Ta'ala. Semua sekali pujian, dari 4 pujian lah. Ini kalau pujian tu balik pada Allah Ta'ala. Tak ada puji balik pada tempat lain. In the end, kita gratitude yang kita ada, rasa penghargaan kita ada pada satu benda, balik kepada Allah Ta'ala juga. Sayang mak bapak kita, mak bapak kita penyayang dan sebagainya, sebab Allah. Dan dapat kawan yang baik, Allah. Dan orang tolong kita, Allah. Pasal ada masa orang tengok kita tak nak tolong. Kan ada masa orang tengok kita kesian, dia tolong. So every time benda berkenaan berlaku, Allah. Jalan lapang hari ni, Allah. Kan kemarin jam sempit, jadi kan Allah. Kan benda semua dari Allah Ta'ala. Kan untuk ujian kita atau untuk kemudahan kita. Anyway, bila dapat kemudahan tadi, pujian tetap balik kepada Allah Ta'ala. Selamat kita dari satu benda, Allah Ta'ala punya kerja. So every time kita kata balik, kita puji, memang Allah Ta'ala layak dapat. Tapi sebenarnya memang kita kata atas sebab itu kita kata alhamdulillah. Segala puji-pujian ni semuanya milik Allah Ta'ala. Milik Allah Ta'ala, kita kata memang dia paling layak mendapat. Kalau kita puji sama kita sendiri pun sebenarnya balik pada Allah SWT. Pasal dia yang wujudkan kita, dia yang provide everything pada kita. Suasana, cuaca, iklim, orang persekitaran kita, adat resam kita dan sebagainya, semua benda berkenaan diwujudkan oleh dia. So every time kita nak berterima kasih tentang satu perkara yang kita dapat, maka berterima kasih dahulu pada Allah Ta'ala. Pasal dia yang provide.
Bukan yang tu dia provide. Contoh macam orang tu kata, baguslah screwdriver ni. Dia puji screwdriver tu kan puji syarikat yang buat screwdriver tu. Syarikat yang buat lah. Dan screwdriver tu tadi kalau dia hilang boleh ganti baru. Macam orang yang tak ada depan kita, yang buat baik pada kita, kalau dia hilang, ganti baru. Yang hilang ganti baru. Tapi Allah Ta'ala yang mewujudkan tidak akan hilang. Itu bila yang kata-kata yang disebut oleh Abu Bakar. Dia kata apa? Man kana ya'budu Muhammad dan bila Rasulullah wafat, dia kata barang siapa menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Muhammad dah mati. Muhammad dah mati dah. Tapi wa man kana ya'budullah, barang siapa yang sembah Allah Ta'ala, fa inna Allah hayyun. Allah Ta'ala Maha hidup, la yamut, tak akan mati. Pasal beza pasal yang provide Rasulullah SAW adalah Allah. So kita berterima kasih pada Rasulullah, tapi kita jangan lupa pada Allah Ta'ala. Terkadang macam orang yang buat program kita yang terlampau ni pada Rasulullah SAW, dia lupa Allah Ta'ala kadang. Memang Allah Ta'ala suruh kita muliakan Rasulullah, tapi takkan melebihi daripada Allah Ta'ala. Dia ada limit dia juga. Sampai kalau minta pada Rasul sama macam minta pada Allah Ta'ala, tak boleh kan? Pasal dan Nabi kan rapat dengan Allah Ta'ala. So kita minta dengan Nabi, maka dapatlah macam minta dengan Allah Ta'ala. Macam tu, macam apa beza kita dengan orang Cina? Sama je lah. So kita kena jaga bab ni, jaga benda kena jaga. So jadi konsep dia, apa-apa gratitude kita nak, balik macam syafaat. Hari akhirat Rasulullah akan menjadi pemberi syafaat, kita puji. Tapi kena ingat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa, baca tiap-tiap hari kan, halau hantu kan sebagainya, takut jin datang, tapi tak pernah baca pengertian. Siapakah yang boleh? Tadi siapa yang boleh? Yashfa'u 'indahu, beri syafaat di sisi Allah Ta'ala, illa, kecuali biiznih, ni izin dia. Mana tanpa izin Allah Ta'ala, hatta Nabi pun tak boleh bagi. Not out of his will. Tahu tak? Bukan hanya kerana dia nak, dia Allah Ta'ala izinkan. Yang sebab itu gratitude besar. Pada siapa? Allah. Itu yang Nabi kata, ajar kita, yang kamu nak minta, minta pada Allah. Yang orang kita ni degil juga, tapi kalau minta tempat lain pun persoalannya jadi kan. Ikhtiar. Ha? Minta kat bomo. Ikhtiar. Pasal Allah Ta'ala jadikan asbab itu keseluruhan. Semua benda boleh kita minta. Minta dekat setan terus, apa masalah dia? Asbab juga, kenapa tak boleh? Tak tahu masalah, dia sini kena jaga bab ni. Sebab kita kata gratitude utama tu bila Allah kata Alhamdulillah, memang actually Allah Ta'ala ni maha terpuji. Bila Allah Ta'ala kata Ghaniyun Hamid, maha terpuji, dia maha kaya, maha terpuji, nak katakan bahawa tak kira sama ada manusia ni rasa terima kasih, rasa besar hati kerana anugerah Allah Ta'ala, ataupun tidak, tak sedar ke, ataupun manusia tak wujud sekalipun, tetap Allah Ta'ala maha terpuji. Pasal dia tak perlukan kepada pujian. Dengan segala pujian milik dia. Orang kata pusing mana pun memang dia dapat benda berkenaan. Kalau manusia tak nak puji dia pun tetap puji. tetap puji dia juga. Tak boleh, kita kata. Seronok sangat makan lembu kan. Baguslah lembu ni. Siapa yang wujudkan? Kan daging banyak, boleh makan sedap kan. Seriously. Kan balik pada apa? Allah Ta'ala. Jadi each time kita fikir apa-apa tentang nak berterima kasih, memang milik Allah Ta'ala. Jadi kat sini dia kata Alhamdulillah. Ya? Bila orang seseorang memuji Allah Ta'ala, dengan membawakan pengertian Alhamdulillah tadi, hati dia tadi, dalam hati dia penuh dengan pengertian tadi, maka akan diisilah timbangan dia dengan apa? Kebaikan. Every time dia Alhamdulillah dengan rasa hati tadi, maka hanya lafaz Alhamdulillah tadi yang hati dia isi dengan rasa gratitude kepada Allah Ta'ala, automatik lafaz tadi menjadi apa tau? Pengisian pada ceper timbangan di akhirat nanti. Mana kita sebut, saya tak ni sebut benda berkenaan dan dia akan isi sana. Isi, sebut, dia isi. Sebut, dia isi. Dia kata walhamdulillah tamlaul mizan. Tamlaul mizan. Mana alhamdulillah akan mengisi mizan. Mizan timbangan kita akhirat nanti akan terisi dengan gratitude tadi. Itu banyak pengisian. Sebab apa? Sebab bila kita lafazkan berkenaan dengan hati kita penuh rasa terima kasih kepada Allah Ta'ala, rasa penghargaan di atas pemberian Allah Ta'ala, memang kita ketika itu kita ada iman. Itu iman. Itu adalah iman. Dan maka ini adalah antara ibadat-ibadat kauliyah yang kena dibiasakan. Seorang manusia itu kena belajar biasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dahulu sebelum yang lain. Nampak orang ni tolongkan, terima kasihlah Tuan Haji kerana tolong saya lah sekian. Tuan Haji lah. Lupa Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala dulu. Kan, ambillah anak saya kahwinlah Tuan Haji. Dia kata itu kan. Gratitude Allah Ta'ala dulu. Banyak orang gratitude macam-macam. Ada seorang budak dulu
Cerita. Kan orang tengok cerita apa, dia cerita Hindustan ada perompakan dalam kereta api kan. Kisah tu betul. Apa ditunjukkan dalam cerita Tamil ke apa ni kan, ada orang naik rompak atas kereta api kan. Cerita tu betul. Ada seorang budak tu. Saya sebutlah dia ni anak saudara pada orang yang apa terkenal juga kat Malaysia ni. Pergi belajar dekat India. Adik dia kawan belajar dengan saya kat Yaman. Yang cerita lu dia waktu kat India, dia pandai tahu apa Jadi ada orang dekat dalam kereta api tu nak kena rompak. Orang kaya. Dia tolong lah. Dia pukul-pukul kan kawan tu. Kira macam cerita ni ustaz lah. Okay, lepas betul kan. Kawan tu apa suka sayang semua dengan dia. Kan gratitude dengan dia. Lepas tu kemudian kawan dia bagi duit pada dia, suruh balik Malaysia, suruh apa pergi nyagakan duit ni, bagi laburkan kat mana-mana dan sebagainya. So dia batal balik ke India. Lepas tak lama dia balik, dia pergi balik ke India, dia jumpa pakcik tu kan, orang Islam. Dia bagi balik barang tu, dia kata tak boleh, tak dapat, saya tak reti nak nyagakan duit ni. Kalau tengok duit tu cukup juga, tak kurang sikit pun. Kawan tu pun gratitude punyalah rasa ni kan. Dia panggil anak dara dia keluar semua sekali, pilih mana kau nak. Tapi oleh kerana apa, budak ni sepupu dia ada masalah ketika kahwin dengan orang lain, orang luar, urusan jadi payah. So jadi dinasihatkan kepada dia oleh pak saudara dia, semua keluarga dia nasihatkan tak payahlah. Tapi dia keluar ni gratitude. Because pertolongan, because jujur, gratitude, ambil. Pilih mana satu. Kan? Cerita-cerita macam cerita Hindustan ni betul. Kisah benar. Ni kisah benar. Dia kata benda kena gratitude kita pada manusia. Orang bagi kita bantuan, pertolongan dan sebagainya. Kita kena pandang pertama pada Allah Ta'ala. Jangan pandang pada manusia tu dulu. Memang kita pasal manusia ni wujud sebab Allah Ta'ala. Dia rasa nak tolong kita sebab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gerakkan hati dia. Kita perasan, kita ingat pasal kita dah doa pada Allah Ta'ala, ya Allah kau ada sekian. Betul orang tu datang. Jadi dia ni, kita jangan macam apa khabar, terima kasihlah buat tolong saya, minum telefon, nanti saya kan. Actually gratitude kan. Memang Allah Ta'ala wujudkan orang berkenaan. Dia pandang pada dia dahulu sebelum pandang yang lain. Dan tinggal telefon orang tu pulangkan, kan gratitude, tapi bukan kepada orang tu sepenuhnya. Yang lepas tu tiap hari pergi depan orang tu kan, nyanyi negaraku ke kan. Contohnya kan. Pasal orang banyak salah faham. Macam gratitude orang buat kepada Rasulullah SAW kan, yang menyanyi kan. Benda tu bukan yang dituntut. Tuntutan Rasulullah kepada kita adalah taat pada perintah Allah Ta'ala. Go back to Allah. Itu tajuk sebenar. Bila orang tersebut patutnya dia sebut saja alhamdulillah, dalam hati dia penuh dengan rasa berkenaan, maka mizan kebaikan dia, mizan timbangan dia akan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Dan jika ditambah pula ke situ dengan alhamdulillah atau subhanallah pula, yang maksud dia apa? Membersihkan Allah Ta'ala dan juga menyucikan dia daripada segala apa yang tak layak dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kan, wa subhanallah walhamdulillah, tambah lagi. Tambah bukan sekadar alhamdulillah dia, alhamdulillah dan subhanallah. Maka kedua-dua berkenaan akan mengisikan. Mana di samping dia gratitude, dia bersihkan Allah Ta'ala daripada segala apa? Segala sifat-sifat yang tak layak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa benda yang manusia kata tentang Allah Ta'ala yang tak patut ada, semua dibersihkan. Maka akan terisi kebaikan-kebaikan dia dengan pahala tambahan di atas daripada itu. Dan apa, bahkan dia sampai punya banyak pahala tersebut akan mengisi ruang di antara langit dan bumi. Punya besarnya pahala berkenaan. Kerana apa? Kerana apabila mizan tadi telah diisi dengan pahala pujian, okey, pujian itu pujian tahmid, memuji Allah Ta'ala, dan kerana dia kata okey, idil mizan mamlu' bisawabil tahmid. Kerana ketika tu mizan tu dah penuh sangat, dah penuh full dengan pahala puji-pujian Allah Ta'ala. Dan sebut langit dan bumi tadi di atas bentuk igraq. Setengah ahli bahasa kata maksud dia macam apa? Macam orang katalah aku tak maafkan kau dunia akhirat. Dunia akhirat. Orang tu lafazkan. Lafaz tadi untuk macam melampau geram lafaz macam tu. Jadi melampau besar sebut langit dan bumi. Tapi ini sebenarnya kalau ikut bahasa kita kata macam tu. Tapi ikut daripada segi kerana benda ni benda ghaib, kita terima macam mana dia disebut. Mana bila Nabi kata subhanallah alhamdulillah akan mengisi apa di langit dan di bumi, banyak sangat. Namun begitu kita tetap akan kata macam Nabi katakan. Tak payah kita kata benda ni hanya macam aku takkan maafkan kau dunia akhirat kan. The words is actually bukan maksud di dunia akhirat pun. Maksud dia geram sangat sampai takkan maafkan langsung. Itu maksud dia. Tapi kalau orang tu minta maaf sekali, maafkan juga. Kan? Itu benda tu maksud dia macam apa, lafaz melampau saja. Macam langit dan bumi. Tak. Tapi ikut hadis Nabi kita patut terima macam Nabi sabdakan macam tu. Macam mana? Wallahu alam. Kita tahu macam mana. Pasal macam pahala
Qirat, disebut pahala qirat. Qaf, ra, alif, ta. Maksud dia apa? Sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan tengok bukit Uhud besar mana? Tengok kan? Lepas tu dia panjang kan? So, panjang sekali ke bulat dia je? Wallahualam. You know the bigness, tapi kita tahu, ya. Jadi maksudnya bahawa pahala di atas benda tu, benda yang membuat melafazkan perkara berkenaan di samping hati. Bukan mulut je alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tak, hati sekali. Maka dia punya tu mempunyai apa? Pahala tu mempunyai kedudukan yang amat besar. Okey, di mana kalau anda kata dia, kalau sekiranya dia jisim, kalau benda tu jisim, dia akan mengisi langit dan bumi di atas bentuk jisim. Kalau dia jisim. Tapi oleh kerana dia bukan jisim, dia adalah maknawi. Allah Ta'ala saya tahu rupa macam mana pahala berkenaan. Letak atas timbangan nanti, rupa macam butter ke, macam bentuk grain ke, peras ke, padi ke, apakah gantian dia, wallahu alam. Tapi kita kata kalau berjisimlah benda berkenaan, maka dia mengisi langit dan bumi. Kerana besarnya pahala, ganjaran seorang itu melafazkan alhamdulillah dan juga subhanallah. Tapi dengan syarat apa? Dalam hati dia sekali beriringan, bukan hanya setakat mulut dia saja. Kalau mulut saja, orang munafik pun lafazkan juga. Jelas? Okay, baik, kita berhenti kat sini. Sambung kemudian. Wallahu a'lam. InsyaAllah kalau minggu depan mungkin ada buku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.